Kalau bini anak disambut oleh lelaki, disambut bawah kami itu dilihat oleh lelaki-lelaki yang bukan suaminya, sedangkan doktor perempuan itu ramai yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kamu dayus, kami yang dayus. Itulah rakaman klip yang tular di media sosial baru-baru ini memaparkan pandangan seorang ustazah mengenai tindakan suami membenarkan isteri mereka bersalin dengan doktor lelaki. Terpanggil untuk menegur cara penyampaian ceramah ustazah berkenaan, pendakwah bebas Pius Said berkata walaupun mahu menyampaikan perkara yang benar, namun ustazah tersebut haruslah menyampaikan secara berhemah. Dalam kehidupan kita ni, kita berkait dengan hukum. Ada keadaan yang biasa, ada keadaan yang disebut sebagai darurah, berkeperluan sangat. Jadi bila mana contoh kalau kita buat medical check up, kita pergi check sakit demam, itu mungkin pada waktu tu kita bagi bukan darurat lagi. Kita boleh pergi jumpa doktor perempuan, kita cari doktor perempuan seusaha yang boleh. Tapi jika sekiranya berlaku suasana keadaan yang mana sangat-sangat memerlukan dan ketika itu tidak ada lagi doktor perempuan yang boleh menyelamatkan ataupun menyambut kelahiran bayi daripada isteri kita tersebut, maka dibenarkan dari sudut syarak. Ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara darurat boleh membenarkan perkara yang dilarang sebelum ini. Jadi dari sudut pandangan sisinya, kita tengok keadaan, suasana. Jadi kalau dikata kalau darurat pun tak boleh, itu tak tepat. Itu tidak tepat. Nampak sangat sempit kepada pemahaman agama itu sendiri. Cuma inisiatif sebagai seorang suami, memang perlulah kita, sebab kita dah tahu isteri kita mengandung 9 bulan. Jarang mengandung sebulan je, kira 9 bulan mengandung. Jadi tempoh tersebut kita boleh kumpul dana, kumpul duit daripada gaji kita. Mungkin kalau hospital kerajaan, mungkin nak kata doktor perempuan bukan tak ada, tapi mungkin limited, sangat limit. Tapi bagi contohnya doktor-doktor pakar di luar swasta, sebagai untuk isteri saya sendiri, 5 anak tu 5 di doktor pakar wanita. Jadi kalau kita dapat, kalau ada kemampuan, kita boleh kumpul duit dan kita boleh pergi tempat-tempat yang mungkin private, yang boleh untuk sambut isteri kelahiran anak kita. Cumanya jika kita mungkin simpan duit pun tak cukup makan saja, apatah lagi dalam zaman kita sekarang yang susah dalam kehidupan ini, maka terpaksa pergi hospital kerajaan. Dan di sana jika tidak ada pilihan dah antara hidup dan mati, takkan kita nak biarkan isteri kita mati, sebab kita nak jaga dua nyawa. Yang pertama nyawa isteri kita, yang kedua nyawa anak kita. Tak ada orang biar tak apa Ustaz, saya nak selamatkan nyawa anak saya saja. Itu zalim namanya. Nak selamatkan dua. Jadi dalam maqasid syariah, hifzun nafs, menjaga jiwa ni antara dititik beratkan dalam Islam. Untuk kita menjaga jiwa, maka dalam keadaan seperti itu dibenarkan dari sudut syarak untuk kita mengambil doktor lelaki, tapi syaratnya betul-betul darurah. Jangan pula dia pergi pilih, saya tak nak doktor perempuan, dia nak betul-betul doktor lelaki. Itu baru yang dikatakan haram dan dayus bagi seorang suami yang membiarkan isteri dia. Isteri dia kata, abang kalau saya nak bersalin nanti, saya nak cari doktor yang kacak, tak nak doktor yang tak kacak. Itu betul. Kalau suami dia kata tak apalah, mana-mana lelaki nak sambut kamu, silakan. Itu yang benar dikatakan dayus. Tapi kalau darurat tidak dipanggil sebagai dayus kalau suami tersebut terpaksa membenarkan. Jadi pandangan Pius ni melibatkan ustazah tersebut lah, dikatakan ustazah tu macam terlalu ikut emosi sehingga kan pandangannya tu tak wajar lah, orang kata, sampai dapat komen-komen yang kurang menyenangkan lah bagi pihak ustazah tersebut. Bila kita memperkatakan satu benda, kalau berkait dengan emosi, sesuatu yang baik tu nampak tak baik, yang tak baik confirm nampak tak baik lah. Yang baik tu pun kadang-kadang nampak jadi tak baik dengan emosi kita. Jadi benar ustazah tersebut untuk menegakkan supaya suami-suami mencari bakal-bakal doktor akan menyambut anaknya di kalangan wanita, maka dia perlu sebut dengan cara yang lebih berhemah lah, untuk memahami. Sebab kita nak sebut tentang agama, walaupun tak kira siapa, ustaz ke ustazah ke siapa saja, dia mesti ada ilmu bila bercakap. Sebab ada orang dia pakar dalam bidang elektrikal, tapi dia tak reti bahagian perubatan. Dia tak boleh cerita bab perubatan. Macam kita bahagian ustaz-ustazah, dia tak boleh cerita bab perubatan sebenarnya, sebab dia ada etika dia yang perlu kita patuhi. Cuma kita boleh sebut tentang hukum pun tidak semua orang boleh sebut. Bukan senang-senang ada title ustaz, ada pekopiah macam saya ni, tiba-tiba boleh cakap bab hukum. Tak boleh. Dia kena ada disiplin-disiplinnya saja untuk kita boleh bercakap. Dan saya pun hanya menakalkan pandangan ulama', bukan pandangan sisi kita sendiri dalam isu-isu seperti ini. Wallahualam. Nasihat saya lah, bukan untuk diri ustazah tu saja, untuk diri saya sendiri. Bila kita bercakap itu, nombor satu, perlu tengok kepada wakil, realiti suasana. Memang kita memerlukan ramai doktor perempuan untuk merawat ataupun untuk menyambut kelahiran bayi-bayi daripada anak-anak orang Islam khususnya. Kita sangat memerlukan. Tapi bila mana sampai satu tahap, tak dapat tidak, kita kena tempuh juga. Sebab mungkin dari sudut keuangan, dari sudut kekangan masa, kekangan jumlah doktor. Sebab doktor Malaysia perempuan berbanding lelaki dekat Malaysia ni nisbahnya sangat ketara juga. Cumanya apa yang boleh saya nyatakan bahawa bagi masyarakat netizen, bawa bertenanglah. Mungkin ustazah tu ada sejarah kepada ada masalah, ada mungkin orang mengadu pada dia ke, mungkin kita tak tahu hakikat sebenarnya apa yang dia luahkan itu. Yang baik kita ambil sebagai pedoman, yang tak baik kita tolaklah tepi.